Okay, supaya kita ada kekuatan. Lepas tu kalau boleh, tidur sebelum pukul 12 malam. Sebelum 12 malam tidur. Tua, muda, kecil, besar, alung, nganga, kita pesan, mulai tahun ni tidur sebelum pukul 12 malam. Siapa-siapa yang tidur melepasi pukul 12 malam 3 hari berturut-turut, akan menyebabkan 30% fungsi fisiologi badan dia akan menyusut. 30%. Hari ni 12.30, esok 12.45, lusa pukul 1 pagi. Masuk je hari keempat, 30% fungsi fisiologi badan dia akan mula menyusut. Kejap-kejap berfikir, penglihatan dia, pendengaran dia, fizikal dia 100% akan susut 30%. Maka kita akan letih, akan lesu lah. Mana sebelum pukul 12 malam kena tidur, rumah gelap. Dan sebaik-baik tidur dalam lampu yang gelap. Dalam lampu yang gelap apa? Dalam kegelapan. Dah lampu mana gelap? Dalam kegelapan. Gelap, bilik gelap itu terbaik. Cahaya gelap ni lah. Gelap ialah satu cahaya yang amat terang benderang. Orang kata gelap ni tak ada cahaya. No, kegelapan ialah satu cahaya yang amat terang benderang. Kita dalam perut mak dulu terbentuk jasad-jasad kita dalam kegelapan. 7 lapis kegelapan. Maknanya kegelapan ni membentuk jisim-jisim fizikal kita. Sebab tu kalau boleh, jangan tidur dalam cerah. Siapa yang tidur dalam cerah, dia akan berlaku 3 kali ganda asidifikasi dalam badan dia. Lagi-lagi siapa-siapa yang makan ubat kolesterol, ni dengar ni. Siapa yang makan ubat kolesterol, malam sebelum tidur atau petang dia ambil ubat kolesterol, malam-malam dia tidur ada cahaya lampu, akan menyebabkan 3 kali ganda kolesterol dia akan meningkat dalam darah dia. Sebab tu ramai orang ambil ubat kolesterol tak turun-turun kolesterol dia. Kena marah dengan doktor lagi ada. Makin ambil ubat kolesterol makin naik. Sebab apa? Salah satu. Bukan satu-satunya, salah satu puncanya ialah tidur dalam cahaya yang terang. Sedangkan malam ni tidurnya gelap. Kegelapan, Allah sediakan malam ni satu kegelapan. Kegelapan saya cahaya yang terang benderang, boleh membentuk jisim tulang berulang. Mana kalau boleh tidur dalam bilik gelap. Kalau rumah kita ada lampu jalan, kalau orang pasang langsir tebal sikit, tutup supaya jangan cahaya masuk ke dalam. Kalau takut sangat, tak boleh sangat, kurang-kurangnya lampu yang ada dimmer. Yang boleh kecilkan, takut-takut nak bangun nak kencing. Kita ni kencing manis, malam-malam 2 kali bangun kencing kan, dan terlanggar pintu. Boleh pakai lampu yang pintu kecil, halus sekadar nampak pintu bilik air dah lah. Betul tak? Ini yang kita buat. Jangan sampai terang. Lampu tu sampai 3 biji pasang, itu sangat mudarat. Sebelum pukul 12 malam tidur, insyaAllah. Lepas tu bangun menjelangnya pukul 3 pagi. 3 pagi kena bangun. Siapa yang hebat, siapa yang sehat, siapa yang seimbang, jam biologinya betul, enzim dan koenzim dan tubuhnya seimbang, automatik menjelang pukul 3 pagi dia akan boleh bangun. Fully automatic. Tak payah ada jam lonceng, tak payah ada orang kejut, tak payah ada orang irit songsang jatuh katil. Tak payah. Automatik. Maknanya pukul 3 pagi kena bangun. Tahun ni kita letak azam. Mulai tahun ni kalau boleh pukul 3 pagi je semua rumah orang dekat Seremban ni cerah belaka dah. Lampu dah nyala. Bukan sekat lampu bilik air nyala, lampu rumah semua dah nyala belaka dah. Bangun. Kita sunat kejutkan keluarga kita. Sunat kejutkan keluarga kita, alung langah hasil ketuk pintu dia, masuk bilik dia, cium dahi dia, ambil air dalam mangkuk, air sejuk tu, celup ujung jari, gejiskan ke muka dia. Sekali 2 kali, long, insyaAllah. Bertiga dah long, bangun dong. Dia bangun tak bangun nombor 2. Tapi sunat kita kejut. Jangan siram dengan baldi, itu Nabi tak suruh. Gejis dengan air hujung jari. Hujung jari ni, tahu tak kenapa hujung jari ni? Allahu Akbar. Hujung jari ni sangat-sangat kuat. Sebab tu orang tua-tua kita, kalau kita pergi kenduri kendara, majlis keramaian, kita makan kat kenduri, kita basuh tangan dekat tempat pesangan kan, tiba-tiba marah tak orang tu? Marah. Kenapa tak marah? Sebab hebat ni air hujung jari ni. Sebab di hujung jari ni memang ada tenaga. Dia panggil tenaga sentuhan, dia panggil touch energy, memang kuat. Ni kalau celup ni, kalau balik nanti terjumpa orang accident tengah jalan,
Tiba-tiba orang tu terbaring, tak gerak-gerak. Nak tahu dia mati ke dia hidup? Senang aja. Ambil air semangkuk, cari air dalam kereta, air mineral ni. Okey, taruh kat tapak tangan kita, basahkan hujung jari ni, cuba genjis betul-betul atas muka dia. Bismillah, atas muka dia. Genjis betul-betul, sungguh-sungguh. Lepas tu tengok ada pergerakan tak? Jari dia ke, telinga dia ke, tubuh dia ke bergerak. Kalau bergerak sikit, maknanya panggil ambulans, bawa hospital. Tapi kalau genjis dah 3 kali kejung je, panggil polis, sahkan kematian. Okey? Jadi dua benda yang berbeza. Sebab dia mati dah. Sebab tu orang tua kita marah kalau celup kita basuh tangan ni. Basuh tangan tergenjis. Betulan pula masa keduri tu ada orang yang datang tu dia pakai susuk. Tergenjis atas muka yang orang pakai susuk, air hujung jari ni jatuh susuk orang tu. Mana-mana siapa yang pakai susuk ni kita genjis kat muka dia dengan air hujung jari. Jatuh susuk dia. Sebab tu orang tua marah. Bayangkan pergi kenduri lawa-lawa, tergenjis air budak ni, budak dia basuh tangan tergenjis kat muka dia, gebeh muka, marah orang. Jadi maknanya air hujung jari genjiskan kat muka anak kita. Okey, suami genjiskan muka isteri, cik sikit. Isteri belum tidur cakap kat suami, bang, sekarang kalau kita bangun pukul 3 kita genjis muka awak izinkan Suami kata iyalah. Genjis je, jangan simbah baldi. Saya kata genjis. Okey, maknanya genjiskan kat muka. Kau kejut pukul 3. Bangun menjelang pukul 3 pagi, sempurnakan 13 rakaat. Sempurnakan 13. Bersihkan diri. Nak wuduk, nak mandi boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Nak mandi betul. Tak ada kena-mengena pukul 3, pukul 4 nak mandi bau-bau air. Tapi mandi kena rata satu badan. Okey, tak ada masalah. Mandi, bersihkan diri, sempurnakan 10 rakaat bagi siapa yang dah witir. Siapa yang belum witir, sekurang-kurangnya 13 rakaat. Siapa yang dah witir dengan isyak dan dengan tarawih tadi, 10 rakaat. Apa benda nak buat? Sekurang-kurangnya nak 20 lagi, nak 100 lagi. Saya kata minimum. Okey, solat sunat wuduk 2 rakaat. Solat sunat wuduk 2 rakaat. Ketiga, 2 rakaat solat sunat taubat. Kita ada dosa tak? Siapa yang maksum kat sini kat kanan? Ada? Kita tak ada maksum Melaka kan? Yang maksum ni Nabi-Nabi, Rasul-Rasul je. Jadi kita tak payahlah. Kita kena sembahyang sunat taubat. Banyak dosa, banyak salah kita. Okey? Mana solat sunat taubat 2 rakaat. Lepas tu solat sunat tahajud 4 rakaat. Okey, 2. Okey, 2 kali salam. Okey. Lepas tu 2 rakaat solat sunat hajat. Berajak belaka ke? Nak tak anak cucu kita hebat-hebat? Nak tak kita sihat belaka? Nak tak kita gembira sentiasa? Nak tak negara kita aman? Nak tak negeri kita elok-elok belaka? Penuh dengan keberkatan? Doalah ketika itu. Lepas tu bagi siapa yang belum witir, 3 rakaat solat sunat witir. Ni amalan salafus soleh zaman orang awam, zaman salafus soleh. Orang awam, orang macam kita ni. Saya tak sebut amalan ulama. Saya tak sebut amalan wali-wali. Kalau sebut amalan wali-wali, isyak dengan subuh 100 rakaat, tak tidur. 3 kali khatam Quran. Nak ambil. Sebab tu kita kata lepas tarawih, lepas tarawih 1 juzuk kita terus. Kita tak kata apa ni 1 Quran kita khatam. Sebab wali 3 kali khatam. Kalau dengar 3 kali khatam, kita tak payah. Aku memang tak ada. Itu yang tak buat-buat tau. Jadi 1 juzuk. Lepas tu bangun pukul 3, sempurnakan 10 rakaat. Boleh insyaAllah. Orang Sumban tahun ni, kalau boleh saya lalu nyinggah Serban pukul 3 pagi, pukul 4 pagi Ramadan ni, cerah belaka dah rumah ni. Tak ada yang tak cerah. Kalau nak numpang sahur pun tak malu lah. Ini jenuh tekan loceng, mesej, SMS, WhatsApp lagi tak ada balas-balas. Terpaksa lah pergi sahur dekat warung. Okey, boleh? InsyaAllah Mana pukul 3 pagi. Kenapa penting pukul 3 pagi ni? Sebab menjelangnya pukul 3 pagi, kalau tuan-tuan bangun, tuan-tuan bangun pukul 3 pagi, kebetulan cuaca ni terang. Cuaca ni terang, cuaca ni elok, tak ada masalah. Kemudian langit ni terang dan sebagainya. Tuan-tuan cuba dongak ke timur 60 darjah. Bangun pukul 3 pagi, dongak ke timur 60 darjah. Tuan-tuan akan jumpa apa? Akan nampak sedikit warna
pink. Kalau langit terang nampak pink. Perbiasan cahaya matahari di bawah sana itu akan menghasilkan warna pink. Warna pink itu memberi kesan banyak-banyak baik kepada talamus sistem kita. Dan talamus ini ada kaitan dengan pembersihan darah. Nak bersih darah. Siapa yang masalah darah tinggi, siapa yang kandungan darah dia berkuman, kolesterol tinggi, ni pembersihan dia berada pada pukul 3 pagi. Sebab tu kita galakkan semua orang sehat yang tak nak sakit, orang sakit yang nak sehat, kalau boleh pukul 3 pagi. Menjelangnya pukul 3 pagi kita bangun, ketika tu rokok dan sujudlah. Dan solat, kita tengok dalam kitab-kitab ditulis oleh ulama-ulama, antara solat-solat yang ditekankan oleh para ulama. Ketika itu boleh sembahyang lain, tapi ulama menulis kitab antara solat-solat yang ditekankan kita, solat sunat taubat. Jadi kalau boleh. Tapi kalau bangun pukul 4 pun sembahyanglah sunat taubat juga. Jangan kata pukul 3 je sembahyang sunat taubat. Dah. Tapi maknanya ketika itu sangat memberi manfaat. Dan keadaan ini di Malaysia dalam latitude macam kat Malaysia, kalau tuan pergi buat umrah lain pula. Jam waktu dia lain, perbezaan waktu dia lain. Maknanya pukul 3 pagi bangun. Bangun dengan segar buka, bukan mamai. Terus sampai habis 13 ataupun 10 rakaat, sambung sedikit bacaan Quran. Yang ini bukan tadarus. Yang ini bacaan peribadi. Ini baca sendiri boleh. Nak tadarus pun boleh, tapi alah baik baca sendirian dengan tadabbur. Dengan memahami maknanya. Kalau boleh. Kalau kita fahamlah, kata apa sekurang-kurang terjemahannya sedikit supaya menyentuh dalam hati kita. Sebab kita semua, kebanyakan kita ni tak reti bahasa Arab kan. Sebab kita dulu asal nak belajar bahasa Arab, dia masuk kelas pertama, cikgunya meninggal. Asal masuk kelas bahasa Arab, masuk je bab pertama, cikgunya meninggal. Jadi sebab tu kita tak reti bahasa Arab. Kita bukan tak nak belajar, cuma cikgunya meninggal. Jadi kalau boleh, selepas waktu solat, solat tahajud, waktu solat qiyam malam itu, kita baca sedikit Quran dengan kita memahami maknanya. Kalau kita ni jenis faham bahasa Arab, tak ada masalah lah. Sekurangnya baca Quran terjemahan, baca sebelah, tengok maknanya, renungkan sedikit sekadar mana yang kita mampu. Baca sikit. Dan ditakdirkan kita mengantuk ketika itu, boleh tidur tak? Sahur tak sampai lagi ni. Kita semayang pelan-pelan semayang, kata dah pukul 4 suku. Sahur belum lagi ni. Boleh tak ngantuk sangat ni? Boleh tidur tak? Boleh tidur, tapi disarankan oleh para ulama dalam kitab-kitab bahawa, dan kita tengok secara klinik psikologi pun memang benar apa yang mereka sarankan itu, tidurnya 1/4 lebih ringan daripada tidur sebelumnya. Kalau tilam kita 4 kaki, tidur lepas tu tilam sekaki lah. Kalau gebor kita 4 kilo, pakai gebor yang kain batik je. Faham tak? Ataupun di tempat kita solat tadi, kita baring tak bantal sikit, tidur yang lebih ringan. Jangan tidur betul macam mula-mula tidur nak malam tadi, dengan selimut, dengan apa semua sekali. Jawab dia, subuh ke pagi. Maknanya tak boleh bertidur yang ringan. Dan pesan kepada keluarga supaya dia kejut. Dan bagi wanita, saya tekan pada wanita ni, dan juga suami yang sepatutnya masak makanan sahur. Yang patut masak makanan sahur suami, bukan wanita. Tapi wanita yang masak, ganjaran sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi wanita ataupun lelaki yang masak makanan sahur, jangan jadikan alasan masak makanan sahur ini menjadi alasan untuk kita tidak qiyam pada waktu malam. Jangan jadi alasan. Allah masak makanan. Dan sebaik-baik sahur ialah makanan yang dilanjutkan daripada makan malam. Yang tak habis makan malam itu disimpan elok-elok, dipanaskan sedikit pada waktu malam dengan cara yang betul. Sebaik-baiknya kalau boleh masak malam tadi, masak makan malam tadi, kita masakkan lebih. Lepas tu separuh masak saja, asingkan dalam tupperware. Jangan masuk garam. Masukkan dalam tupperware lain, tutup ketat-ketat, simpan elok-elok. Yang nak makan ni masukkan garam, tutup api. Lepas tu yang kita simpan tadi itu, yang kita panaskan dengan api yang kecil, masukkan garam, dah panas, masukkan garam, tutup api, kita makan sahur. So ini yang terbaik. Ringankan juadah makan sahur. Bagi para suami pula, saya ingatkan, tak payahlah minta orang rumah buat sambal belacan. Dah lah tak nak masak, patut dia yang masak. Minta sambal belacan pula. Allahu Akbar, janganlah menyusahkan. Dan bagi yang siapa yang masak, jangan ada rasa taman. Sambil masak, sambil panaskan lauk pun boleh sembahyang, tak ada masalah. Ampas jadah tepi betul dapur tu kan, ampas jadah. Panaskan lauk, api kecil. Allahu Akbar.
Baca surah panjang sikit, rokok, naik rakaat kedua, macam angin dia. Ulur tangan, tutup, tak ada masalah. Tak. Okey, jangan ada 3 pergerakan je dah lah. Tutup lah. Tepi dapur tu lah, tak ada masalah. Tapi kalau numbuk sambil belajar, sambil solat solat malam tak boleh. Faham tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini numbuk sahabat ni. Tapi kalau setakat nak pandangkan laut, boleh tak? Boleh. Apa betul tu? Ini bukan gurau tuan-tuan. Kita kena buat macam ni. Barulah akan datang kehebatan, baru ada kekuatan pada kita. Roh keimanan akan datang, rahmat Allah akan turun, berkat Allah akan turun, keamanan. Ketika itu doa kita, Allah pandang, Allah ubah keluarga kita, Allah ubah suami kita, Allah ubah isteri kita, Allah ubah anak cucu kita, Allah turun keberkatan, Allah betulkan zuriat keturunan kita. Ini yang kita nak. Siapa sini yang boleh jaga sampai ciak dia? Dia boleh jaga sampai ciak? Ada? Sampai ciak dia tu dia boleh jaga? Ada? Paling lama kita boleh jaga cucu tu tak? Cicit tu sekarang sebagai orang. Sebagian orang boleh jaga cicit lah kan, sebab dia umur dia panjang 80, 90, boleh jaga cicit lah. Jumpa sebab jumpa cicit. Dan sebahagiannya memang tak cicit tak sebab jumpa, cucu je, betul tak? Jadi kita nak tak anak-anak kita baik? Nak tak cucu cicit kita hebat-hebat belaka? Nak tak cucu cicit kita jadi menteri-menteri? Nak tak jadi ulama-ulama? Jadi pemimpin-pemimpin mereka yang hebat, yang bantu kepada agama dan bangsa? Nak tak? Apa nak buat? Kita tak ada jaga dah, kita dalam kubur dah. Apa nak jaga? Ni amal-amalan soleh ni nak jaga. Kita ni hari ni mungkin baik-baik sikit. Nak kata baik sangat dah, baik sikit pada orang lain. Baik-baik sikit pada orang lain kerana mungkin amalan tok nenek kita dulu, doa-doa dia yang mustajab dulu, ini yang jadi baik sikit pada orang lain. Dan kita pun anak cucu kita pula, ini yang kita kena bekalkan pada mereka. Doa-doa kita di 23 malam ni, selamanya Ramadan. Yang di dalamnya ada apa? Ada apa? Ada Lailatul Qadar 1000 bulan, 80 tahun lebih. Siapa sini yang dah berdoa untuk cucu dia 80 tahun tak berhenti? Ada? Saya co-founder sebab umur belum 40. Ayat nak buat macam mana? Ayat yang umur 80 belum tentu 80 tahun straight berdoa, betul tak? Bayangkan 2/3 malam, jatuhnya malam Lailatul Qadar, kita doa keselamatan untuk anak cucu kita. Allahu Akbar. 80 tahun Ayat punya doa. Dalam 80 tahun punya doa itu satu je Allah pandang manfaat, keberkatan kepada anak cucu kita. Boleh insya-Allah bangun pukul 3, sempurnakan 13 rakaat. Lepas tu lepas tu apa lagi? Sahur. Sebaik-baik sahur ialah yang ringkas. Berapa banyak sahur boleh ambil? Sebanyak-banyak sahur 1/4 daripada makan malam. 1/4 paling banyak. Dan sedikit sahur, sekurang-kurang sahur, paling sikit sahur, 1/18 daripada makan malam. 1/18 air kosong seteguk. Itulah. Sebab tu jangan tunjuk aku tengok sebulan puasa sekali pun tak sahur, tak ada gastrik pun. Ini bukan tunjuk kuat tak kuat, ini keberkatan dalam sahur. Sebab siapa-siapa yang mengambil sahur secara berlebihan, dia akan mengantuk dalam waktu duha. Dan siapa yang langsung tak ambil sahur, dia akan mengantuk selepas zuhur. Siapa-siapa yang mengambil sahur berlebihan, dia akan beri keberatan daripada waktu duha, ngantuk, tak ada angkat mata. Siapa yang tak ambil sahur langsung, dia akan mengantuk selepas waktu zuhur. Dari mana sahur satu benda. Sebab itulah tidak ada puasa. Ulama klaim kita tidak ada puasa tanpa sahur. Dan tidak ada sahur tanpa tidur dulu. Maknanya sahur dia tak ada pukul 12.30, pukul 1 pagi sahur sebelum tidur. Tak ada. Tidur dulu. Dah bangun kemudian baru sahur. Dan sebaik-baik sahur, sebaik sahur berada di hujung waktu sahur. Hujung. Dekat-dekat yang terbitnya fajar itu. Cuma dekat dekat sini amalan kita ada imsak. Jadi jangan lepas imsak lah. Takut terlebih. Itu suatu waktu berjaga-jaga. Imsak ni waktu berjaga-jaga. Mana di hujung-hujung. Dan seringkas saja sahur dia. Seringkas-ringkas yang mungkin. Dan kalau siapa yang tak nak sahur sangat, saya bagi sahur yang paling baik, paling hebat kat ni. Kita kaji secara nutri, kita kaji secara kandungan dos dia, kalori dia. Kita kaji secara karbohidrat yang ada, macam mana ditukar dalam tubuh kita, cukup untuk 1 hari, boleh beramal dengan sahur ni.
Sahur macam mana? Sahur macam mana kita buatkan tadi, makan semasa sebelum solat Isyak tadi. Sebelum solat Isyak kita ambil apa tadi? Saya ajar susu segar, campur 3 biji kurma. Okey, buang biji elok-elok, selaput ambil, masuk ke dalam satu cawan susu dalam blender, masuk 1 sudu madu lebah asli, blender sampai hancur, buat sahur. Ini sahur yang paling ringkas. Tak kena panas, tak kena banyak apa dibuka dapur, tak kena tumbuk sambal belacan. Nak zoom terus. Dia akan fiber kurma cukup untuk kawal gastrik kat perut kita. Ini kalau orang gastrik sikit-sikit memang boleh puasa. Okey, dia akan membantu. Okey, berkesan yang sangat baik. Maknanya sahur yang ringkas di hujung. Boleh tak kita sahur hujung-hujung macam ni? Boleh lah. Tapi kalau kena sambal petai, sambal belacan lagi, okey, dengan ikan goreng, itu yang lengkap jelah gigi sembahyang subuh tu. La ilaha illallah, nak keluar tak nak? Nak keluar. Faham tak? Tapi kalau setakat tadi komo gosok gigi lebih kurang, dia keluar lah. Sebab kita dah blender hancur habis. Dah jadi macam jus kan. Okey, boleh tak tuan-tuan? InsyaAllah. Okey, sahur yang ringkas dan subuh. Subuh. Okey, lelaki kejar. Yang perempuan ni ingat, lelaki tarik tangan dia, orang perempuan ni tarik tangan suami kita, tarik tangan anak lelaki kita yang balik, tolak keluar, suruh dia pergi masjid. Kenapa suruh pergi masjid? Setiap kali rahmat Allah turun, terutamanya Ramadan ini berkala pada turun ke dunia ini, Allah akan turunkan di Baitullah. Okey, turunnya rahmat. Rahmat ni apa? Akan menerbitkan keberkatan. Berkat ni apa? Menyelesaikan masalah kehidupan kita. Yang selesai masalah kita ni keberkatan. Okey, jadi kita dapatkan keberkatan ini turun kat Baitullah. Sebab tu siapa yang kerah hati dia cuba pergi Baitullah. Apa dia? Sampai dia saya turun saja pergi tengok je dapat Masjidil Haram, dia apa jadi? Sayu tak? Sayu. Allah, rasa sayu sangat. Padahal tak terasa sayu macam ni, tapi tiba-tiba je. Allah Akbar. Berasa tak masa tu jatuh tak air mata? Allah, boleh tak berasa tu? Kita pun tolak sendiri je, segar dengan member sebelah. Tengok-tengok member tu lagi hinguh pun dah keluar. Kita ingat kita segar, kita air mata je, member hinguh dah keluar dah rupanya. Maknanya sayu kenapa? Keberkatan, betul tak? Keberkatan turun di Baitullah. Turun ke Baitullah, diagih-agihkan khususnya ke surau-surau, ke masjid-masjid. Okay? Ini tempat dia, display channel dia. Maka siapa yang ke masjid, maknanya mengambil rahmat Allah. Sebab tu sunat lepas bagi masjid, solat ke masjid, orang lelaki ni sunat balik ke rumah, bukan singgah kedai kopi. Walaupun bukan Ramadan pun, balik ke rumah, bawa balik, tengok anak isteri tu nak pergi sarapan kedai kopi, pergi balik. Sebab bawa rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul, maknanya pusingan kita kali ni ialah nampaknya yang perempuan apa nak buat? Segerakan solat di rumah. Kalau siapa yang mampu ke masjid, ada halangan, terus ke masjid, tak ada masalah. Terus pusingan 5 waktu ke masjid, terus kita buat. Okay, kita ulang sekali lagi sebelum saya tutup hari ni. Ringankan juadah berbuka puasa. Sebaik-baik berbuka puasa ialah dengan makanan yang ringan. 3 biji kurma, air kosong. Jangan sekali-kali menghimpunkan makan malam dengan berbuka puasa. Asingkan berbuka puasa dengan makan malam. Okey, selesai? Okey, lepas tu apa lagi? Segerakan solat maghrib. Lelaki di surau di masjid, perempuan di rumah di sudut solat. Di sudut solat. Setiap rumah mesti ada sudut solat. Kalau lagi rumah kita besar, buat bilik solat. Dan di bilik solat inilah tempat wanita-wanita beriktikaf pada bulan Ramadan. Ini akan dapat pahala sama macam lelaki iktikaf di masjid. Ini di tempat kita bilik solat ni. Kalau rumah kita kecil, kita rumah flat, usahakan bilik solat, bilik tidur pun tak cukup. Tak apa, sudut solat. Ada satu khas kita letakkan sejadah sudut solat. Dan di ruang-ruang inilah wanita-wanita akan beriktikaf pada bulan Ramadan. Okey? Lepas tu segera solat maghrib.
Penting solat maghrib ni. Okey, lepas tu patah balik rumah baru makan malam, baru hidangan makan malam diletakkan. Dan sebaik-baik makan malam 5 benda sahaja. Pertama, 1 makanan ruji, tak boleh 2. Kalau ada murtabak, cukup murtabak dengan lauk kari kambing, dah cukup. Okey, tak ada lain lah. 1 makanan ruji, ada nasi je lah, ada mi je lah. Okey, maknanya 1 makanan ruji, 1 jenis lauk. Kalau ayam je lah, kalau ada ikan je lah. Ni ikan lain, ayam lain. Ayam kecil, goreng kicap lagi, ayam goreng merah lagi, lepas tu ikan sambal lagi. Itu bukan makan malam, itu apa ni? Itu muntah terara. Okey. Maknanya 1 makanan ruji, 1 makanan ruji, 1 lauk, 1 sayur, 1 jenis minuman, 1 jenis buah-buahan. Okey tuan-tuan, maknanya 5 jenis ni saja. Dan sebaik-baik makan malam kalau boleh ada buah-buahan. Ada buah-buahan. Okey, tak suka buah, boleh tukar ketika itu, blend sekali dengan air jadi jus. Okey, masa makan malam boleh ada jus. Okey, fresh juice. Okey, saya lupa nak cakap. Maknanya fresh juice. Jus jambu, jus mangga, jus apa-apa sekali lah. Bukan cordial Okey, elakkan menggunakan cordial. Sebab dalam cordial ada conditioner, dalam cordial ada potassium sulfate, dalam cordial ada citric acid, sangat memberi kesan. Dalam cordial ada emulsifier. Okey, jadi elakkan cordial. Kalau boleh ambilkan fresh juice. Dan sebaik-baik buah ialah buah tempatan. Berbuah atau tidak pokok di keliling kita ini berkadar dengan keperluan kita. Itu kena ingat. Dia tak akan berbuah satu pokok itu melainkan keperluan kita. Okey, sebab tu kalau saya cakap dalam kuliah-kuliah saya katakanlah kita ada 2 pokok, kita ada pokok rambutan depan rumah kita. Rumah kita ada pokok rambutan ni. Lepas tu jika kita ada pokok rambutan. Pokok rambutan kita subur, daunnya hijau, ya Allah, cantik sangat. Pokok rambutan jiran kita ni ranting je, daun pun tak ada. Adalah 3 helai. Tapi apabila tiba musim buah, okey, pokok rambutan kita sebiji pun tak lekat buah. Yang pokok rambutan jiran kita ni, yang daun pun tak ada ni, buah selebat-lebatnya, siap kena tongkat lagi. Selebat-lebatnya. Maka kalau keadaan tu berlaku, jangan risau. Kita tengok saja jiran kita sebelah, kita kena bagi tahu dia apa? Alhamdulillah, syukur aku ni. Kau ni kesian. Kenapa? Anak beranak kau rupanya tak cukup zat. Itu pokok rambutan kau berbuah. Aku ni, keluarga aku dah cukup zat, rambutan tu tak perlu lagi, sebab tu tak berbuah. Faham tak? Kesian dia, tak cukup zat. Sebab tu pokok berbuah atau tidak keperluan manusia. Kita dah mentang-mentang pokok rambutan tak buat, kita takik tu pokok rambutan tu. Ada berbuah atau tidak pokok buah-buahan ini berdasar keperluan kita. Jadi maknanya local fruit. Saya tanya tuan-tuan, cerita pasal jus ni. Antara buah apple dengan jambu batu, mana yang lebih baik? Antara dengan buah apple dengan jambu batu, mana lebih baik? Dua-dua baik. Jangan duk bergaduh lah. Dua-dua baik. Tapi mengikut lokasi kita nak makan. Sebab tu kita baca dalam jurnal, kadang-kadang dalam tulisan-tulisan teknikal, mereka mengatakan bahawa jambu batu 50 kali ganda lebih baik daripada buah apple. Kita cari jurnal yang lain pula, dia mengatakan bahawa buah apple 80 kali ganda lebih baik jambu batu. Mana satu betul ni? Dua-dua kajian, dua-dua ada uji kaji, dua-dua ada eksperimen. Jadi hari ini saya jawab tuan-tuan bahawa buah ni, kalau kita duduk kat Malaysia, memang saya setuju jambu batu lebih baik. Tapi kalau kita pergi Australia, apa lebih baik? Apple lebih baik dari jambu batu. Berbeza dengan longitude latitude kita ini berkadar dengan keperluan tubuh kita
masing-masing. Boleh faham? Jadi sebab itulah saya harap pada hari ini kalau boleh, kalau boleh ambil local fruits. Kalau tak ada, buah apple pun boleh, buah orange pun boleh, tak ada masalah. Maknanya dua-dua pun baik. Janganlah sampai tak ada buah jambu, tak ada buah mangga, tu yang tak minum jus ni hari ni. Lagilah minumlah jus apple. Minumlah fresh orange. Sebab kalau maknanya buah tetap kena ambil setiap hari. Buah ni apa maksud dia? Tubuh kita memerlukan 4 benda yang dalam bab makan ni. Pertama, zat. Nombor 2, vitamin. Nombor 3, nutrisi. Nombor 4, mineral. Apa guna zat? Untuk kuatkan sistem imun. Apa guna vitamin? Untuk tingkatkan antibody. Apa guna nutrisi? Untuk balancekan hormon kita. Apa guna mineral? Untuk kuatkan enzim tubuh kita untuk bina sel baru. Ini benda dia sebenarnya. Itu yang kita makan ulang-ulang 4 kali berkali-kali itu sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, maknanya 5 makanan semasa 5 benda semasa makan malam. Boleh faham? Lepas makan malam nak buat apa? Mandi. Dan saya ulang balik, tidak ada kena-mengena paru-paru berair dengan mandi malam. Cuma cara mandi kena betul. Cara mandi yang betul yang apa? Ratakan air daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Biar sejuk kat kulit, sejuk sampai ke tulang. Mandi pelan-pelan, siram. Shower tak payah kuat. Kecil pun shower pun tak apa. Kena ratakan. Yang penting rata. Lepas mandi apa nak buat? Susu campur kurma, campur madu lepas segelas. Tak larat segelas, setengah gelas. Segelas bagi 2. 3 biji kurma. 3 biji kurma campur 1 sudu madu lebat, susu segelas, blender sekaligus, buang bijinya dulu. Dengan syarat masa buang biji, ambil selaputkan biji itu sekali pada biji kurma. Lepas tu terus solat Isya, diikuti dengan tarawih. Dan kalau kita buat macam ni, tarawih kita akan energetik. Walaupun kita rasa tak bertenaga, walaupun kita letih, walaupun usia kita dah 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, walaupun kita terawih kat kursi, tapi kita akan rasa tetap bertenaga. Ini yang kita nak, supaya kita rasa seronok. Keinginan kita timbul ketika itu. Lepas tu, lepas terawih, tadarus Quran. Tadarus, bukan baca sendiri. Tadarus ni orang lain baca, kita dengar. Kita baca, orang lain dengar. Itu maknanya tadarus, kita mendengar. Mendengar dan memerhati. Ada juga orang tadarus. Orang lain baca, dia tidur. Orang cuit dia baru dia baca. Itu bukan tadarus. Turn orang baca, dia tidur. Dah kau punya pula. Sambung kat mana? Mana muka surat berapa? Dia pun sambung baca. Yang dia pula tidur. Itu bukan tadarus. Tadarus ni sama-sama jaga, sama-sama perhati. Silih berganti macam lari 4 kali 100 tu. Itu maknanya namanya tadarus. Lepas tadarus, tidur awal sebelum pukul 12 malam. Kita nak lepas ni pukul 12 malam, orang Seremban, orang Negeri ni semua senyap sunyi belaka dah. Dan sebaik-baik tidur dalam bilik yang gelap. Dan ingat dengan adab tidur yang sempurna. Ini ingat tidur tempat tidur mesti 3 kali ganda lebih bersih dari pakaian pergi kerja. Ini pakai nak pergi kerja dengan perfume, dengan airnya, dengan apanya. Nak tidur, ya Allah, 8 hari pakai baju sama. Nak tak senang ni. Sedangkan dalam Islam, tidur, alas tidur, gemar tidur, baju tidur, bilik tidur 3 kali ganda mesti lebih bersih daripada kawasan lain. Sebab semasa jaga kita ada 5 geria. Semasa tidur tinggal 1 geria saja. Ada tak orang masa tidur boleh melihat? Boleh mata celik je. Boleh. Ada masa tidur telinga tu apa ni dengar? Ada tak? Ada tak masa tidur kita boleh bau? Tak percaya, balik lepas ni pergi cari orang, cuba ketuk tak muka dia tengah tidur. Tak ada apa. Berdekor gitu je lah. Sebab dia tak bau. Masa tidur dia bau, dia tak wujud. Dimatikan oleh Allah. Jadi dia bau, dia tak kuat. Mana dia bau pun tak ada. Telinga tak ada, mata tak ada. Yang tinggal bulu romong saja.
Sebab tu ketika itu disarankan sebab tidur, tempat bilik tidur kita, baju tidur kita mesti bersih. Hari ni saya cabar tuan-tuan, balik rumah nanti tapak tangan buat gini, cuba raba bawah katil tu. Raba bawah katil, lepas tu cuba buat macam ni. Saya rasa ramai jadi komando lepas ni. Okey. Itulah kita, bukan orang lain, kita lah tu. Sedangkan sepatutnya tempat tidur 3 kali ganda lebih bersih daripada tempat lain. Dan diberitahu tidak ada tidur tanpa wuduk, dan tidak ada wuduk tanpa bersuci. Nampak tak dalam Islam hebat dia ceritanya. Ulama tulis semua dalam kitab ni. Cuma kita je tak faham, degil. Dah tahu kadang-kadang tak nak buat. Namun kita ingatkan balik pada hari ni, mudah-mudahan kita dapat satu benda yang momentum betul-betul. Kita azam mulai sekarang, kita cuba usaha, boleh? Okey, tidur yang sempurna, baju tidur kena bersih. Macam mana nak bangun pukul 3, baju tidur dah 8 hari pakai. Macam-macam peta ada ni. Peta yang tak ada kat dunia pun ada kat baju kita. Bantal tu tak tepuk dah 8 tahun. Dah kerah dah bantal tu. Faham tak? Jadi maknanya boleh tak tukar cadar, tukar elok-elok cantik sikit, sila berganti. Yang buat, saya kata tak, saya ingat ni, bagi yang tak buat, yang dah buat tu alhamdulillah syukurlah. Yang tak buat, balik buat. Bilik tidur 3 kali ganda mesti lebih bersih daripada bilik-bilik lain. Ini hakikatnya. Dan tuan-tuan baca dalam kitab, dia tulis, ulama tulis semua benda ni dulu. Cuma kita je tak mengambil edah tentang benda tu. Lepas tu tidur awal sebelum keluar dalam bilik yang gelap. Kalau boleh jangan ada cahaya. Kalau kita takut sangat dan nak bangun susah pergi bilik air sebagainya, boleh pakai lampu yang ada dimmer, sekadar nampak bilik air laluan saja. Jangan tidur dalam lampu Kalimantan terang. Siapa tidur dalam lampu Kalimantan yang terang menderang, medan elektromagnetik ketika itu akan menyebabkan asidifikasi berlaku dalam darahnya 3 kali ganda. Siapa yang makan ubat kolesterol tidak balas tidak balas ubat kolesterol yang ada dalam darah dia dengan cahaya lampu, dan situ cahaya pada ketika itu akan menyebabkan kolesterolnya 3 kali ganda lebih tinggi dari biasa. Sebab tu kalau boleh siapa yang makan ubat kolesterol kena duduk tidur dalam bilik gelap, itu yang paling baik. Lepas tu juga cukup tidur awal, kena bangun awal. Berapa awal lah kena bangun? Pukul 3 pagi, menjelangnya pukul 3 pagi. Selewat-lewat bangun pukul 5. Paling lewat dah tu. Kalau siapa bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah syukur dah. Orang tu sakit, berpenyakit. Orang yang hebat automatik pukul 5 dah bangun, tak ada jam loceng. Pukul 5 rasa berat, tak larat, tak ada masalah. 4.30. 4.30 pun tak boleh. Pukul 4 pun tak boleh juga. Tak apa, 3.30. 3.30 pun susah nak bangun. Pukul 3 bangun. Selesai masalah. Jadi maknanya kita usahakan sebaik mungkin pukul 3 sempurnakan 10 rakaat bagi siapa yang dah witir. Siapa yang belum witir 13 rakaat. Bangun, bersihkan diri, mandi. Boleh mandi tak? Boleh, tak ada masalah. Tak akan ada kebaru berair je. Dengan syarat mandi dengan sempurna, rata air satu badan. Lepas tu mandi, lepas tu 2 rakaat solat sunat wudu, 2 rakaat solat sunat taubat, 2 rakaat 4 rakaat solat sunat tahajud, 2 rakaat solat sunat hajat. Dan kalau mampu, kalau belum buat witir lagi 3 rakaat. Sebab tu lepas ni pagi-pagi sebelum sahur, nanti masuk Ramadan nanti kan. Yang isteri cuba tanya kepada suami. Sebelum makan sahur tu cuba tanya, bang, awak ada semayang sunat taubat tak tadi? Suami pun cakap, Allah, tak dan nak semayang tadi. Tak dan, tak sempat nak semayang tadi. Isteri pun cakap lah kat suami. Dia kata, oh rupanya awak maksum ya. Mana tak semayang sunat taubat? Maksum lah. Yang suami pula tanya pula isteri, yang awak ada semayang sunat hajat tak? Tak sempat juga, kita masak sahur. Alhamdulillah, cakap suami. Saya ingat nak beli gelang ke awak, tapi awak tak ada hajat, tak jadi ya. Jadi maknanya apa?
Maknanya 10 rakaat, 3 rakaat, 13 rakaat bagi orang yang belum witir. Okey. Macam mana witir ni? Okey, simple je ulama bagi panduan dalam kitab-kitab. Bagi siapa yang confident, memang kebiasaan dia bangun awal, maka lebih afdal witirnya di mana? Di 2/3 malam, di hujung solat malam, hujung qiyam kita. Tapi kita ni dah 18 tahun tak pernah bangun malam. Tak dan saja, dapat ke subuh aja. Maka adalah lebih afdal witir kita sebelum tidur. Pilihlah mana yang nak buat. Dan siapa yang dah witir tak payah lagi witir. Okey, tak apa, maknanya 3 bangun, lepas tu sedikit bacaan Quran. Sedikit. Apa banyak sedikitnya? 1 juz. Sekurang-kurangnya 2 muka surat. 2 muka surat, 1 line. Sekurang-kurangnya dengan tadabbur. Dengan tadabbur, dengan rasa rendah diri dan rasa cuba memahami maksud-maksud firman-firman Allah. Kalau kita tak faham bahasa Arab, tak apa, baca pelan-pelan, tengok terjemahan, pelan-pelan sikit-sikit. Okey, kalau siapa pandai bahasa Arab, teruskanlah pelan-pelan baca, beransur-beransur sikit, tak perlu banyak, supaya kita merasai kalamullah ini masuk dalam hati-hati kita. Okey, kalam Allah ni ada nur, ada cahaya. Okey. Lepas tu boleh tidur tak kalau ngantuk? Sahur tak siap lagi. Boleh tidur tak? Boleh tidur. Tidur yang kadang macam mana? 1/4 lebih ringan daripada tidur sebelumnya. Okey? Kalau boleh tidur kat situ pun boleh. Okey? Tidur kat tempat sembahyang pun boleh. Okey? Tidur kat katil pun boleh, tapi ringankan sikit. Okey? Jangan complete set sebelum tu lah. Kalau complete set jawab dia subuh tak bangun nanti. Okey? Ringan sikit. Bila ringan sikit terus. Okey? Sahur. Sebaik-baik sahur di hujung waktu sahur. Okey, hujung betul. Dan kalau boleh jangan sekali-kali tak sahur. Bersahurlah kita walaupun dengan seteguk air kosong. Dengan niat yang sahur. Sebab dalam sahur ada keberkatan. Okey, sahur ni ada keberkatan. Sahur ni sebenarnya untuk beri makanan kekuatan pada tulang kita. Sahur ni untuk tulang. Kalau makan malam, makan malam kita tadi untuk beri kekuatan pada perut. Kalau kita buka puasa beri kekuatan pada hypothalamus. Makan malam untuk beri kekuatan pada perut. Dengan liver kita. Kalau sahur ni untuk beri kekuatan pada tulang kita. Sebab tu siapa-siapa yang terlebih sahur dia akan mengantuk waktu duha. Banyak sangat makan sahur mengantuk waktu duha. Siapa yang tak sahur langsung dia akan mengantuk waktu selepas waktu zuhur. Mengantuk tak boleh angkat mata nanti. Lepas tu kalau boleh sebanyak-banyak sahur ialah 1/4 daripada makan malam. Jangan berlebihan sahur. Sebaik-baik sahur ialah 1/14 daripada makan malam. Dan antara saranan kami dalam kajian yang kita buat untuk mencukupkan untuk kekuatan tulang kita pada pagi, pada siang hari itu, untuk menegakkan tulang belakang kita boleh beraktiviti fizikal dengan kuat, kita cadangkan ambil apa? Segelas susu campur dengan 3 biji kurma yang dibuang bijinya, campur 1 sudu madu lebat di blender, hancur terus buat sahur. Dan kalau ambil ni tak payahlah makan lain. Ni ambil nasi 2 pinggan lagi, itu melampau. Itu muntah ke dalam. Itu ekstrim, teroris. Pengganas. Maknanya dia tidak elok. Kalau dah ambil ni tak payah. Pilihlah nak bersahur makan boleh. Agak besar pilih yang ni tadi. Salah satu daripada dia. Saya. Okey, tak apa. Gini je. Tadarus ni sebenarnya tak ada masa. Tak adalah kita masanya. Cuma fi sunatnya memanglah di luar lepas banyak. Jibril salam akan turun jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertadarus. Jadi kalau tak ada soalan dia tanya nak tadarus lepas subuh sebab masa lain tak ada. Dari keadaan macam tu adalah lebih baik bertadarus pada tadarus, tapi namun itu lepas isyak lebih baik. Lepas isyak lebih baik. Dari kajian kita buat dan sebagainya dan sudut pandangan sebagainya pun kita lihat dan kita kata lepas isyak itu yang terbaik. Namun begitu. Daripada kita tak tadarus langsung lepas subuh ke, lepas zuhur ke, lepas asar ke, lepas maghrib ke, lagilah jadi tadarus. Maknanya tak penting masa itu. Walau bagaimana yang penting yang disebut ulama dah banyak lepas isyak. Tak apa. Balik pada tadi dia, kalau boleh sahur yang ringkas. Boleh insya-Allah?
Ringkas dan sahur sebaik-baik saja di ujung. Siapa yang tidak ada puasa tanpa sahur, tidak ada, dia bukan batal, tapi penegasan ulama maknanya adalah baik bahawa kita mengambil sahur, dan tidak ada sahur tanpa tidur dulu. Maknanya kita tidur dulu baru bersahur. Lepas tu masuk subuh, teruskan solat subuh dengan segera. Dan yang lelaki di masjid, di surau, yang berdekatan, yang perempuan di rumah masing-masing. Dan ini peringatan penting ni. Peringatan sangat penting. Jangan sekali-kali tidur selepas subuh. Siapa tidur selepas subuh, akibat dia dari segi klinikal psikologi, akibat dia memanglah tak batal puasa kita, tapi kesan yang ketara ialah, saya cakap apa tadi, mula-mula tadi ingat, setelah azan subuh berkumandang, apa yang berlaku? Satu, arahan akan keluar daripada hypothalamus untuk membongkarkan glukogen tebu di liver kita untuk ditukar menjadi tenaga. Daripada mana hasilnya glukogen ini? Daripada makan-makan kita dulu, sama ada silap atau yang betul terhimpun di situ. Jadi untuk bakar dia keluar ini, dia perlukan arahan daripada hypothalamus. Bayangkan siapa-siapa yang tidur selepas subuh dia tidur, apa jadi? Sifat kerja arahan tadi akan terbantu, terhenti sampai bila? Sampai petang, dia stop terus. Maka tidak akan berlaku detoxification, tidak akan berlaku nyah toksik, membatalkan proses detoksifikasi tadi. Puasa tetap sah, tapi kesan fizikal akan hilang. Sebab tu kalau siapa nak tidur juga, kalau boleh, yang terbaik tidur ialah seketika sebelum zuhur. Ini disebut sebagai qalullah. Sebut sebelum zuhur. Dua waktu yang tidurnya sangat penting. Dua waktu ini tidurnya sangat penting, yang mana kalau kita kaji dari segi hukum fizik, masa tempoh ketika itu sangat panjang, iaitu pukul 12 malam hingga ke pukul 3 pagi, pukul 12 tengah hari hingga pukul 1 tengah hari. Ni waktu di Malaysia. Negara lain kena ikut jam lain lah. Tapi ni dekat Malaysia pukul 12 malam hingga pukul 3 pagi, pukul 12 tengah hari hingga pukul 1 pagi. Satu saat tidur di waktu ini seumpama 45 minit tidur di waktu lain. Ini tidur orang alim, tidur para ulama, para wali-wali kat sini lah. Sebab tu kalau siapa nak potong balik tempat tadi kiam lama sangat, pukul 3 dah bangun takut mengantuk, pukul 12 tidur. Ni sebab tu mengantuk belaka ni semua ni. Ni waktu tidur, memang tak apa, tak payah kejut. Jangan tunjuk, biar dia tidur je. Sebab ni waktu tidur ni betul ni, mengantuk waktu ni betul ni, sehat ni. Sebab mengantuk ni ada kesan. Siapa yang mengantuk lepas subuh, maknanya terok, dia ada masalah. Siapa yang mengantuk waktu duha, jantung paru-paru dia problem, tak sehat. Siapa mengantuk lepas zuhur, perut, hati empedu, pankreas dia tak kuat. Siapa mengantuk lepas asar, maknanya reproductive system, kesuburan, adat kelamin dia tak normal. Kalau kahwin sudah dapat anak Siapa yang mengantuk lepas maghrib? Ada tak mengantuk lepas maghrib? Ada orang, ya Allah, tak puasa ni kan, lepas maghrib tak boleh angkat mata. Dia bagi salam kanan, lepas tu bagi salam kiri tu sekaligus dengan baring. Ngam-ngam atas sejadah tu juga. Ini masalah otot, saraf, tulang, usus besar, usus kecil. Tak kuat. Memang dia akan mengantuk selepas maghrib. Lepas tu ada orang mengantuk lepas isyak. Apa masalah dia? Sehat. Ada pula lepas isyak mengantuknya, tak boleh angkat mata aku ni. Kenapa Jangan bangga, sehat tak tu. Orang yang mengantuk lepas isyak ni sehat. Orang yang sehat akan mengantuk lepas isyak. Kalau tak mengantuk lepas isyak, maknanya tak berapa sehat. Sebab tu ni kita kena faham ni. Pergi berjalan rumah orang, rumah kawan, kita tengok tuan rumah tu 15 kali dah keluar. Kita ni dah tanya dengan dia lagi. Faham lah, sekali muat balik dah. Orang tu orang sihat, lepas isyak mesti mengantuk. Faham? Ini habis style tuan rumah, menggeliatnya lain apa lain. Duduk lagi, siap kopi lagi dah tambah.
Ini betul-betul tak pandai ziarah orang. Adab ziarah dia tak belajar. Okey? Jadi maknanya apa? Lepas subuh jangan tidur. Mengantuk macam mana pun adjust lah. Kan? Buatlah ikhtiar macam mana. Kadang-kadang tok kita, tok tidur dulu. Dah tiket dengan tasbih. Kita pusing belakang pas jatuh. Dia pagi-pagi tengok TV tanyalah ustaz. Tak sampai 5 minit TV tengok dia. Okey? Maknanya kenapa? Mengantuk lepas. Mengantuk lepas subuh pada tyrod. Orang yang suka cakap sia-sia dia memang mengantuk lepas subuh. Dan siapa yang mengantuk lepas subuh maknanya suka cakap benda sia-sia, tak ada manfaat. Okey? Dia ada kaitan dengan karakter pula. Tak apalah, tu lain kali saya akan syarahkan balik. Tapi namun begitu, maknanya jangan tidur lepas subuh. Okey? Mana kurangkan. Kalau ikhtiar juga lah, siram pokok bunga ke, dan apa-apa yang patutlah buat masa tu. Kemudian, okey? Lepas tu apa yang saya tekankan lagi ialah tidur sebelum zuhur. Kalau boleh, lelaki, perempuan ke apa ke kat rumah ke sebelum zuhur tidur sekejap. Dia panggil nap sleep. Okey, 2 tempat ni, 12 hingga pukul 3, 12 malam ke 3 pagi, pukul 12 tengah hari ni. Okey, yang lelaki yang kerja-kerja apa semua tak ada masalah. Okey, pukul 12 tengah keluar rehat tu, main kereta pergi masjid. Parking betul-betul dekat corong speaker tu. Kalau boleh pusing kereta tu ngam-ngam corong speaker atas telinga. Lepas tu baringkan sikit, buka tingkap sikit supaya dengar suara masuk ke dalam. Okey? Jangan parking jauh takut-takut nanti orang azan asar baru bangun. Naik masjid orang komat nak sembahyang asar, dia pergi sembahyang zuhur. Tak perasan dah. Lama sangat. Jadi maknanya dengan tu, walaupun bayangkan dah 1 second 45 minit. 1 saat 45 minit. Allahu Akbar. Okey? Saat 2 saat. Berapa minit? 90 minit. 1 jam setengah nak tidur. Okey, bayangkan kalau dapat 5 minit. 5 minit kali 60 saat kali dengan 45 minit. Berapa? Banyak hari tidur. Itulah tidur waktu itu. Sebab tu ulama-ulama ambil masa, ambil peluang tidur waktu itu. Dan tulis dalam kitab mereka memahami benda ini. Kita je tak ambil iktibar. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi madrasah saya pukul 12.30 semua tidur. Pukul 12 je, habis kelas 11.45, pukul 12 tidur belakang. Dengan ustaz-ustaz pun tidur. Sampai ada orang datang cari saya, dia kata kenapalah madrasah ni ustaz pun tidur tengah hari. Saya kata memang saya suruh tidur. Ini waktu tidur. Tak percaya tengoklah jadual. Tengoklah jadual ada waktu tidur. Ngam-ngam ada waktu tidur. Pukul 12 hingga pukul 1. Waktu tidur. Sebab tu waktu tidur ni waktu tidur rohani. Tidur yang membetulkan balik sistem kita. Okey? Maknanya jangan tidur selepas subuh. InsyaAllah mana pelan-pelan kita buat. Kalau mengantuk, ikhtiarkanlah apa yang betul. Jadi saya rasa kalau dah pusingan dan semua sekali, Allahu Akbar. Hebat tak? Hebat Boleh tahu ni? Orang hormat. Dan kalaulah kita buat semua benda ni, perlu tak kita cari mana lagi Lailatul Qadar? Perlu tak kita cari? Tak payah carilah. InsyaAllah Allah akan jemput kita menemui Lailatul Qadar. Betul tak? Jadi sebab itulah saya nak tekankan betul tuan-tuan. 1 Ramadan ni kita nak masuk apa? Madrasah, betul tak? Madrasah ni apa? Sekolah. Madrasah ni sekolah. Madrasah kehidupan nak jadi turning point ni. Dan biasanya anak-anak kita kalau nak masuk sekolah buat preparation tak? Buat persediaan tak? Begitu juga kita ni nak masuk Ramadan ni. Berapa hari lagi? 20 hari lebih lagi ni nak masuk ni. Bila nak sedia? Tunggu 1 Ramadan. Tunggu 1 Ramadan? Tak, sekarang ni kena sedia. Sekarang ni hari ni kena start ni. Balik keluar dewan ni dah kena mula buat persediaan. Boleh? Minta tolong buat persediaan. Persediaan apa yang nak buat? Apa yang nak buat ialah persediaan yang paling utama ialah kita kena mula belajar puasa hari ni. Okey? Maknanya siapa yang dah buat istiqamah dengan puasa Isnin Khamis, tolong tukar puasa Isnin macam kita belajar hari ni. Siapa yang belum mula puasa Isnin Khamis, mulai hari Khamis ni start boleh. Semua sekali ni dalam lewat azam letak. Boleh tak boleh nombor 2 letak. Aku mulai Khamis ni nak start puasa Isnin Khamis. Okey, dan cara puasa aku macam mana aku belajar hari ni.
Okey, cuaca yang sikit dengan waktu maghrib yang cepat, makan malam, mandi, lepas tu ambil kalau ada kemampuan ambil susu segar, lepas tu solat Isyak, lepas solat Isyak sembahyang sunat tasbih. Boleh? Sembahyang tarawih tak ada ni. Ada lagi kan? Tapi sembahyang tasbih, kita start sembahyang sunat tasbih. Nak tengok betul tak? Dr. Isyam ni kata kalau buat macam ni ada kekuatan. 300 tasbih boleh habis tak 2 rakaat ni? Kita cuba kali ni. Training kan? Nak masuk sekolah buat persediaan ni. Okey, ditakdirkan tuan-tuan, kita ni susah nak buat Isnin Khamis, tak larat lah. Lemah puasa ni berat sangat. Tak apa, tak ada masalah. Buat puasa Nabi Daud selang sehari. Faham? Dah kata Isnin Khamis ni berat, tak berapa nak dan. Buat puasa Nabi Daud selang sehari. Hari ni puasa, hari ni tak, hari ni puasa, hari ni tak, hari ni puasa. Mesti boleh dapat kan? Maknanya apa saya? Berat juga puasa Nabi Daud. Puasa hari-hari ya. Puasa Rejab Syaban terus. Jadi maknanya kurang-kurangnya Isnin Khamis, siapa yang dah mula kekalkan. Cuma cara kita, siapa dah buat macam ni boleh kekalkan, siapa tak buat boleh belajar buat macam ni supaya kita buat persediaan. Boleh orang Sulaiman insya-Allah. Okay, insya-Allah kita start proses Isnin Khamis boleh. Dalam puasa ada kehebatan. Dalam puasa ni akan menerapkan detoksifikasi. Siapa yang ada penyakit semasa puasa, penyakit 3 kali ganda boleh lebih cepat sembuh. Okay, dalam puasa ni ada kecerdasan fikiran. Siapa yang nak belajar semasa puasa, pembelajaran 3 kali ganda lebih kuat. Siapa yang nak kekuatan fizikal yang lebih kuat 3 kali ganda, dia puasa. Okay, semua ini ada kaedah. Semua haiwan yang Allah cipta apabila dia sakit, dia akan puasa. Pernah tak jumpa kucing kita tak nak minum susu? Tak nak makan friskies? Tak nak makan, duduk je. Rupa-rupanya mesti dia keracunan. Apabila keracunan dia akan puasa. Susu tak nak makan, friskies tak nak makan, bagi ikan tak nak makan. Biasa kucing kita ni tengok ikan, misai dia cenging naik terus. Ini tengok ikan, misai jatuh ke bawah. Kenapa? Kena fahamlah bahawa dia sedang puasa. Kucing pun pandai puasa. Kita lebih lagi patutnya pandai puasa insya-Allah. Jadi kita belajar boleh insya-Allah menghadapi Ramadan. Kita mula sekarang. Jangan tunggu 1 Ramadan. 1 Ramadan jangan tunggu. Nak start 1 Ramadan berat. Sebab itulah seminggu pertama Ramadan semua macam kain buruk. Jadi janganlah kalau boleh tahun ni start je Ramadan kita dapat kekuatan 3 kali ganda. Fizikal kita, kesihatan kita, pemikiran kita, kefahaman kita, kesungguhan kita, motivasi kita 3 kali ganda. Boleh insya-Allah? Itu yang harapkan. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat yang saya dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita buat sungguh-sungguh supaya kita dapat manfaat yang besar. Di masa ada lagi saya bentangkan kepada tuan-tuan buat puasa ni, buat yang nak puasa ni, dan saya tekan kepada kaedah yang saya tekan tadi. Kalau siapa-siapa yang ada soalan, nak rontakan soalan, nak tanya dan sebagainya, kita boleh muzakarahkan hari ni, supaya kita dapat manfaat puasa yang besar pada masa datang. Jadi saya buka kepada tas ini, siapa-siapa yang nak tanya, ada mic dah, minta mic satu ekstra. Secara sepatah lalulah. Yang mana saya boleh jawab, yang tak boleh jawab berkaitan dengan saranan saya pada hari ini. Mungkin kita tak jelas dan sebagainya. InsyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya berkenaan dengan minum susu campur kurma, campur madu tu. Kita ada makan masa buka, makan malam dan je boleh macam tu je ke? Maksudnya kita tak payah makan benda lain. Okey, masih. Itu soalan tanya. Ini. Puan kita tanya, boleh tak kita buka puasa dengan cara susu campur kurma, campur madu lebah ni? Tak nak ambil yang lain-lain. Boleh tak? Boleh. Jawapan saya mudah je. Kalau larat, lagi ya. Kalau mampu boleh, sebab ketiga-tiga tadi itu mencukupi nutrisi, mineral, vitamin dan juga zat yang kita perlukan. 3 tu dah ada semua dalam tu. Cuma secara adatnya kadang-kadang kita ni orang Melayu kalau tak masuk nasi nampaknya tak makan. Selagi tak ada nasi tak makan. Itu yang jadi isunya. Tapi kalau tanya saya soal cukup tak cukup, mencukupi. 3 benda tadi tu kalau dia ambil 3 kali mencukupi.
Okey, tak ada masalah. Okey, cuma bergantung juga keselesaan diri. Sebab kita anggap benda tu luar biasa lah. Okey, tak jadi kebiasaan. Sebab tu kalau boleh peringkat permulaan janganlah tu macam tu. Buat sikit bertalih. Kalau kita rasa boleh bertahan, teruskan. Soalan dari segi nutrien, mineral, zat dan juga vitamin yang ada dalam tu cukup untuk kita survive sepanjang hari. Itu saja. Bismillah. Lagi soalan? Saya. Mike. Ni suara Barang dia memang orang bersuara kan. Okey, saya. Terima kasih. Mic baru sampai. Terima kasih. Okey. Okey, Cik Rauf tanya. Dia tanya, dia kata tadi kita sarankan ada dalam makan malam tu ada buah-buahan. Okey. Jadi adakah keperluan kita untuk makan buah ni sebelum makan atau selepas makan? Okey, ini jawapan saya ya. Dalam kitab ditulis oleh dalam adab makan dan sebagainya, disarankan oleh para ulama bahawa kita makan buah dulu. Walaupun dalam konsep nutrisional barat disuruhnya kita makan buah lepas sebab dia fiber, dia kata. Okey, tak apa. Ni hujah yang saya beri. Rasionalnya saya amat bersetuju dengan apa yang disarankan oleh para ulama kita bahawa kita makan buah dulu. Selepas tu baru kita makan makanan yang berat. Okey, kenapa? Sebab simple saja. Ingat buah, ingat vitamin. Ingat buah, ingat vitamin. Kita perlukan vitamin. Tubuh kita kan perlukan 4 benda. Zat, vitamin, nutrisi dan juga mineral. Okey, buah ni membekalkan vitamin kepada kita. Apa tujuan vitamin? Untuk jadi pengimbang kepada antibody. Sebab tu kalau kita pergi klinik, pergi hospital, okey, kita ni kena bisul. Okey, kena bisul. Lepas kat punggung kanan, punggung kiri, lutut kanan, lepas lutut kanan, lutut kiri, tawah bisul tu. Sampai kan doktor ni perasan, kalau tengok muka kita je, bisul kan. Asal kita bisul, asal bisul kita lah tu. Ya, sampai gitu sekali. Maknanya doktor akan bagi tahu bahawa tuan ni sebenarnya kena penyakit bisul berulang-ulang kali kerana kekurangan antibody. Antibody tak kuat, sebab tu berulang-ulang kali penyakit yang sama. Maka ketika itu doktor akan prescribe kita apa? Doktor akan bekal kita apa? Multivitamin. Betul tak? Dia akan bagi multivitamin untuk kita ambil konsum multivitamin. Kenapa multivitamin? Sebab multivitamin boleh meningkatkan antibody kita. Maknanya buah tadi sumber antibody, sumber vitamin semulanya Jadi sekarang ni tengok maknanya antibody, buah ini mempunyai sifat antioksidan dan beri penekanan kepada antibiotik dalam tubuh kita. Jadi sekarang ni kita lama tak makan, kosong perut tak, daripada sarapan sampai ke tengah hari. Apatah lagi dalam puasa, pagi sampai ke petang. Apabila perut kita kosong, acidifikasi berlaku dekat perut. Apabila acidifikasi berlaku dekat perut, apa berlaku? Akan lahirnya, akan termerebaknya bakteria. So dalam tubuh kita ni akan ada bakteria. Jadi bakteria terhimpun kat situ. Dan bakteria ni akan teradu 2 jenis bakteria. Satu yang baik, satu yang jahat. Dua-dua ada serentak. Okey? Jadi apabila kita makan buah, sebelum kita makan buah, buah ada vitamin. Apabila buah ada vitamin, dia masuk tubuh kita, dia memuja kita punya antibody, menghasilkan beberapa antibiotik baru, meredam bakteria-bakteria yang jahat. Maka dia redam, kuranglah daripada 1 juta, 1 bilion bakteria jahat tinggal mungkin 500 ekor. Yang tinggal yang baik, yang elok. Lepas tu kita makan nasi, satu kebaikan yang besar. Sebab tu sebelum ni pernah tak kita makan nasi tak kenyang-kenyang? Pinggan pertama tak rasa apa, pinggan kedua tak rasa lagi, pinggan ketiga baru rasa sikit-sikit. Kenapa? Sebab pinggan pertama, apabila kita ambil buah, bakteria banyak. Apabila masuk saja makanan, siapa yang makan dulu? Bakteria makan, dia kenduri. Pinggan kedua bakteria lagi, pinggan ketiga baru sampai ke perut kita, baru berasa. Mana zat makanan diserap oleh benda lain. Sebab tu rasionalnya dalam Islam memakan buah sebelum makan. Sebab tu kalau kat mana-mana tempat saya berjalan, saya buat program-program, kadang-kadang orang sediakan jamuan. Lepas sediakan jamuan, pas makan-makan tu dia akan ambil sepiring buah, dia bukan hati ulur. Dia letak kat tepi meja kita. Dia kata, doktor, cuci mulut. Betul tak?
Saya ambil buah tu, saya tonyoh kat mulut. Jadi orang tercengang tengok belaka. Jadi saya kata, iyalah. Dia kata, kenapa Dr. Tonyoh tak makan? Kata cuci mulut. Saya kat Johor cuci pakai air. Mungkin kat sini pakai buah. Dan tujuan saya buat macam tu nak memberi pengetahuan mereka bahawa adalah kebaikan mengambil makan buah ni sebelum makan. Kalau boleh lain kali angkat buah dulu. Sebelum makan nasi, angkat buah. Kita makan dulu buah, relax-relax sambil berbuah kejap kan. Lepas tu angkatlah nasi, lauk, bau hidang kan. Perfect. Okay? Jadi itu boleh tanya. Okay, next. Ada soalan? Saya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tadi Ustaz mengatakan mandi selepas makan. Makan ni saya. Ya, jadi adakah boleh kita mandi sebelum waktu masuk maghrib? Okey, saya. Okey, satu. Kita tengok dari segi kaedah fiqh dulu. Kaedah fiqh kalau mandi sebelum maghrib ni kalau menyegarkan sehingga sebab puasa ni memang letih. Dan kita mandi tu atas urusan kita nak menyegarkan supaya sekar buka kita. Maka setengah ulama menghukumkan dia makruh. Okey, jadi mana makruh. Jadi dalam klinik psikologi pula, dalam kajian kita memang tidak elok ketika itu mandi. Sebab saya cakap tadi, terbalik pada pelajaran kita bagi tadi. Setelah azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, apa berlaku? Hypothalamus akan menghantar isyarat ke kita punya liver, hati kita untuk membongkar, melakukan kerja-kerja detoksifikasi, nyah toksik, benda-benda yang lama yang terpendam untuk glukos tepu, lemak-lemak tepu dibongkarkan. Isyarat tu berlalu 6,000 km sesaat dalam tempoh 0.052 mili saat satu pusingan. Begitu laju. Dan benda tu berterusan sampai ke mana? Sampai ke azan maghrib, sehingga masuklah makanan baru. Dan apabila kita redam dengan suhu air ini, apabila air ini jatuh menyebabkan tekanan graviti dan tulang belakang kita rendah, isyarat neuro itu akan terpendam, akan teredam, akan berhenti. Ditakuti ketika itu beri kesan yang sangat besar, okey, kepada masalah-masalah pembongkaran tadi. Dia akan terrencak kat situ. Sebab tu dalam fiqh, fiqh ni hebat sebenarnya. Ulama memakruhkan perkara ketiga untuk menguatkan sehingga kita berfikir nak kuat, kecuali memang kerja kita ni kotor. Kerja kita ni gaul tai ayam. Gaul tai ayam. Ni tai ayam penuh ni. Bukan sekat bulu ayam, tai ayam, kat belakang kepala bulu ayam, baju belah ketiak, semua bulu tai ayam belaka ni. Dengar pula orang cakap tak boleh mandi sebelum maghrib, makruh. Pergilah buka ni. Satu rumah bawa tai ayam, maka di situ sunat pula mandi. Faham tak? Jangan salah faham tu. Okey, maknanya di situ ada tuntutan mandi sebab keadaan itu membuatkan kita kena mandi. Tapi kalau kita saja-saja kerja pejabat biasa je, balik relax-relax gitu je, tapi rasa macam penat. Dan aku ingat nak hilangkan penat ni aku nak mandi ya. Itu namanya okey? Okey, ni ada satu soalan. Baik. Bagus soalan ni. Okey, sahabat kita ni tanya, boleh tak berikan tips? Dia berikan tips, bukan beri duit beri tips ni. Untuk ibu mengandung yang sering rasa lapar di siang hari waktu berpuasa. Okey. Bagus. Ramai yang mengandung ni. Tak soalan ni datang. Tapi mungkin ada yang tanya tu cucu kot. Okey. Sebab tu saya kata, kenapa saya suruh ambil susu? Kenapa saya suruh ambil kurma? Kenapa suruh ambil madu? Sepanjang masa dalam tubuh kita ni, komposisi bahan ini, tubuh kita ada immune, antibody, hormon, enzim yang memerlukan sifat nitrogen, oksigen, hidrogen, karbon pada keseimbangan 96%. 3% nitrogen, 60% oksigen, 10% hidrogen, 18% karbon, campur 18%. Dan semua benda ini berkadar dengan apa? Kandungan apa? Zat, vitamin, mineral, nutrisi dan mineral. Jadi sebab itulah untuk imbang, apabila benda ni kurang je, nitrogen sikit je kurang, kita akan tak seimbang, neuroaktiviti kita akan terganggu. Kurang saja oksigen, lagilah tubuh kita akan berperasaan, kita akan marah orang, nafas kita tercungak-cungak. Begitu juga kurang saja kita punya hidrogen dalam benda dalam badan kita kurang, kita akan rasa tidak selesa, kita akan rasa pening, suhu badan kita akan meningkat, kita punya hormon akan tak balance. Begitu juga mineral tak cukup, kita akan hilang kekuatan fizikal, nak bergerak pun tak boleh.
Okey, jadi begitu. Sebab itulah saya mencadangkan 4 benda tadi, 3 benda tadi yang mengandung ke-4 bahan ini. Sebab itulah kalau tanya saya timnya kena buat macam tadi lah. Okey, bagi ibu yang mengandung, maknanya menjadi satu kemestian dia. Bagi dia, kalau dia nak segar, nak sempurna, nak rasa balance sepanjang hari, apa nak buat? Sebelum Isya, ambil susu segar, fresh milk. Okey, susu ada 3 jenis. Okey, dekat pasaran. Pertama, fresh milk. Nombor 2, full cream. Nombor 3, low fat. Okey, tak nak low fat, tak nak full cream, tak nak. Ini susu artificial, susu tiruan, bukan susu. Yang nak susu lah fresh milk. Sebab tu susu fresh milk ni mahal. Okey, cuba pergi tengok kat supermarket, kan mahal, double, kadang-kadang triple daripada harga full cream low fat ni. Mana susu ni, susu yang paling baik. Okey, lagi baik susu kambing kalau mampu lah. Kalau tak mampu tak apalah, susu lembu pun tak apa. Okey, maknanya susu segar segelas, kurma 3 biji. Kurma saya bagi 4 jenis kurma tadi yang terbaik. Cari 4 jenis kurma ni. Masa panjang lagi nak puasa ni. Yang terbaik ajwa. Dan saya dah kata ajwa kalau makan banyak-banyak sakit. Poket sakit. Mahal. Okey, tukar kepada Mabrum. Kalau tak nak ajwa, Mabrum murah sikit harga dia. Mabrum pun tak mampu, tukar kepada Safari. Safari tak mampu, Mariami. Mariami paling teruk lah. Dia punya sempadan. Bawah Mariami lagi. Sebab kurma ni ada kategori-kategori dia. Ni bukan brand Yusuf Tayyub tu penjual kurma. Bukan jenis kurma. Ini jenis kurma. Okay? Jadi maknanya kalau boleh, kurma 3 biji. Dan saya ingatkan balik kurma tadi. Saya ingat balik kurma tadi kena blend dengan syarat kopi, buang biji, selaput kat biji tu ambil sekali. Sebab membran kat selaput biji tu 65% kebaikan kurma berada di selaput dekat biji tu. 3 kali ganda lebih baik ada collagen. Ni selaput ni, yang nipis halus tu. Kopeng adu sekali masuk dalam blender. Masuk dalam blender, blend. Satu sudu madu lebah asli. Blend, minum. Masa bila? Selepas Isya dan di hujung sahur. Tutup sahur dengan benda tu. Kalau nak sahur dengan benda tu pun dah cantik sangat dah tu. Kalau nak tambah makanan lain, sedikit kita tambah makanan lain dan tutup dengan benda tadi. Sangat membantu. Ini je lah yang boleh bantu. Bagi ibu mengandung sangat berkesan. Kalau yang ibu tak mengandung berkesan, ibu mengandung pun sama juga berkesan. Ini ada satu soalan lagi. Ada lagi yang tak mengandung rupanya. Sebab soalan dia bagaimana memudahkan mengandung. Tadi dia tanya kalau nak jaga orang mengandung. Ni ada lagi yang tak mengandung. Ni untuk orang mudah mengandung pula. Okey, terima kasih. Banyak pula soalan. Kalau satu soalan RM10, kaya kita ini. Amalan mudah mengandung. Syarat utama nak mengandung kena ada suami, ada isteri. Ada syarat utama. Tak boleh buat apa ni. Kalau tak ada, tak cukup syarat ni memang tak jadi. Namun begitu setelah ada suami, telah ada isteri yang sah, memang ada masalah tentang mengandung. Ada orang yang susah dapat zuriat. Pertama sekali dari segi sudut amalan yang wajib dulu, yang wajib-wajib yang Allah syariat pada kita. Ingat dia mengandung, ingat kesuburan, betul? Ingat kesuburan, ingat asar. Asar ni kesuburan. Maknanya sebab itulah bagi orang yang ada masalah kesuburan, memang asalnya jadi berat bagi dia. Berat, ada je urusan. Asalnya ujung-ujung aja. Jadi mulai hari ini kalau siapa yang masalah kesuburan, yang tak ada masalah pun kena jaga juga supaya jangan tak subur. Yang nak subur pun kena jaga juga sebab benda ni penting. Maknanya tolong jaga betul-betul waktu asar. Sebab ingat asar, ingat kesuburan. Ingat asar, ingat reproductive system. Ingat asar, ingat. Sebab itulah asar ini suatu benda yang penting. Sebab siapa nak dapat zuriat yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, yang cemerlang-cemerlang, tolong jaga betul-betul asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dah pakai sekali semayang. Dah ada wuduk sebelum asar lagi.
sangat membantu. Dan bagi siapa yang kes dah ada masalah ni, okay, memang dah 8 tahun dikahwin tak dapat zuriat lagi, boleh gunakan sedikit waktu asar, lebihkan sedikit amalan kerohanian dia daripada biasa. Lebihkan sedikit, baca Quran ke, zikir ke, tak kisahlah, waktu asar. Waktu lain jaga macam biasa, yang asar ni lebih sikit. Okay? Maknanya lebihkan sikit, dan lagi-lagi jangan tidur lepas asar. Kalau tidur lepas asar, lama-lama mandul lah. Jadi maknanya siapa yang tak tidur lepas asar, ingat, dia akan ganggu kita punya kesuburan. Okey, itu dari segi amalan. Okey, dan kalau siapa yang nak ruqyah yang mudah, nak meningkatkan hormon kesuburan ni, suratul Fatihah. Okey, suratul Fatihah kesan dia pada hidrogen pada tubuh kita akan berkesan pada kesuburan. Sangat membantu. Okey, maknanya amalkan selalu. Okey, baca pada air pun boleh 7 kali. Baca pada air 7 kali. Okey, buat minum boleh. Tekap kat perut, bacakan 7 kali usap pun boleh juga. Terpulang, okey, sekadar yang kita mampu. Okey, sebab ada kaitan kesuburan, ada kaitan dengan suratul Fatihah. Masalah jantung, paru-paru, ayatul kursi. Kalau bahagian kepala, sakit kepala, migrain dan sebagainya, fikiran mengacau, tak tentu arah, okey, boleh guna apa? Amanah Rasul. Okey, ayat 3 ayat akhir surah Baqarah. Pilih lepas maya kita tu, ayat manzil tu. Okey, kalau otot saraf tulang, sakit sendi, bisa-bisa, lemah-lemah, kejam otot, simpul biawak, okey, boleh guna apa? Boleh ruqyah. Kalau mudahnya untuk awam-awam seperti tak akan dengar ni, ada ayat lain tapi yang kita bagi yang biasa buat, suratul Ikhlas. Mudah je kan? Balik beramal terus lah. Okey, sakit rasa tekan otot kita, okey, baca suratul Ikhlas, urut sikit pelan-pelan. Ambil minyak zaitun, bacakan surah Fatihah, baca suratul Ikhlas, buat urut. Urut ada cara. Kiri tolak ke bawah, kanan tarik naik atas. Okey, kalau kiri ni tolak ke bawah, kanan ni tolak ke bawah, kiri ni naik atas. Kalau setempat, pusinglah 8 jam. Macam mana pusing 8 jam? Ambil jam, letak kat tempat nak pusing tu, terbalikkan jam, betul lah tu. Payah sangat. Sebelum tanya saya jawab. Okey. Jadi maknanya tu, maknanya bagi siapa yang okey, dari segi makanan. Okey, makanan. Okey, dari segi makanan yang membantu, yang sedikit memberi kesan impact kepada kesuburan, 2 benda. Madu lebah dengan kurma. Blend sekali, serentak. Madu lebah, kurma. Kurma macam 4 jenis kurma tadi. Setiap kali ambil 3 biji. 3 biji kurma, kopek dengan selaput, masuk dalam blender. 1 sudu madu lebah masuk. Okey, dalam dalam blender, masukkan air setengah gelas, blender sampai lumat. Okey, blender sampai lumat, jadikan amalan. Okey, dan yang terbaiknya makan pada waktu selepas solat subuh. Makan dia buat tu selepas solat. Terbaik, waktu lain pun boleh buat. Jangan lepas ni tak dah hari ni dah masuk asar, tak boleh buat dah aku. Dr. Syam kata lepas zuhur. Ni dah asar. Tak ada, kalau tak ada lepas asar pun buat. Tapi yang terbaik selepas zuhur. Okey, boleh? Jadi itu insya-Allah kurma dengan madu. Ingat kurma dengan madu. Ingat hormon, ingat apa ni, antioksidan supaya kandungan kita lekat. Ingat madu lebah. Itu perkaitan dia. Okey. Jadi lagi ada soalan lagi tak? Ini ada satu soalan. Ada orang tanya, kenapa makanan laut tidak boleh campur makanan darat? Apa logiknya dari saintifik? Ini banyak dekat internet keluar kan. Makanan laut, makanan darat kan. Dia bukan isu makanan laut, makanan darat. Isunya ialah setara. Okey, tubuh kita ni molekul. Kalau orang tanya apakah manusia, secara fakta sains saya menjawab bahawa manusia ialah molekul. Gabungan 114 atom, unsur logam, bukan logam dan sebagainya, secara sebatian molekul yang sangat-sangat unik dan komprehensif. Itulah manusia. Maknanya manusia ni molekul. Molekul ni dia sebati, dia jantung. Garam, natrium klorat, molekul sebatian. Okey, natrium klorat baik tak? Manfaat tak? Manfaat, boleh buat masak. Tapi garam ni kalau berpecah, natrium campur klorin, natrium. Sabun basuh, kloro. Manfaat ke apa?
Cuba hari ni saya masak kari. Saya pandai masak tau, jangan main. Okey, saya masak kaki kambing. Ayam lah masak, ayam kampung ni. Bau semerbak dalam dewan ni. Okey, sedap ni, lapar belaka dah ni tengah hari dah ni. Okey, tiba-tiba saya ambil 3 sudu sabun beris, tuang dalam gulai ni. 3 sudu klorok, tuang dalam gulai ni. Nak makan? Tak nak makan lah, sebab apa? Mana itu garam tu? Natrium klorid, sodium klorid campur 2, memang garam. Pecah 2, racun. Okey, faham tak maksud dia? Jadi maknanya apabila kita nak makan, kita ni sebatian. Maknanya kita kena makan sebatian. Tak boleh makan ion. Jadi laut dengan darat ni berbeza charge dia. Ini begitu juga antara bukan setakat laut, darat dengan darat pun tak boleh campur. Bukan setakat tu, dalam dunia herba pun kena faham. Berapa ramai hari ni kita dekat pasaran tak faham. Kita baca dalam hadis Nabi disebut, okey, habatus sauda, ubat segala penyakit kecuali mati, ilasam, kecuali mati. Oh, hebat habatus sauda. Dan fakta saintifik ada, memang habatus sauda memang baik, betul tak? Dibaca satu hadis lagi. Madu pula. Okey. Menyimpan madu dia. Nabi sudah bagi tahu sama dia, siapa yang menyimpan madu di rumahnya menyimpan keberkatan. Dulu hebat madu ni. Dalam Quran pun disebut, ayat Quran sebut madu. Oh, mesti madu ni baik. Habatus sauda baik. Maka orang awam ni berfikir, dia kata ni baik, madu baik, habatus sauda baik. Kalau aku jantung 2, mesti lebih baik. Betul tak? Kita faham berarti lebih baik kan? Kita faham. Tuan-tuan tahu tak, ada jantung 2 tu toksik. Ada kita buat clinical study, kita memang jadi toksik, tak sesuai. Tak ada jantung 2 tu begitu sahaja. Ada kaedah penjantungan, ada ratio dia, ada ketumpatan dia, ada berapa banyak nak diadunkan. Sebab tu kita tak boleh baca matan tu begitu sahaja. Sebab tu kata tadi, kalau nak belajar, dia tak boleh baca gitu je. Sebab tu kata saya, cara belajar ada 2 benda. Pertama ada kitab, nombor 2 ada guru. Ada guru. Kalau kita baca gitu memanglah. Kalau campur 10 lagi baik. Itu yang jadi pada hari ini ni. Makin makan makanan sunnah, makin teruk penyakit kita. Macam diturun ditimpa bala, bukan ditimpa rahmat. Maknanya kenapa? Sebab kita tak faham konsep tadi. Jadi balik pada makanan laut, makan sayur, makanan darat tadi tu, bukan kerana makanan laut dan darat. Tak kisah, darat dengan darat pun kalau tak setara memang mudarat. Jadi ini kalau saya nak ulang tu panjang, tapi asasnya gitu. Sebab kita kena makan kita molekul kena masuk tubuh kita molekul, tidak boleh ion. Kenapa Islam melarang makan khinzir? Kenapa? Sebab tubuh khinzir penuh dengan ion, bukan molekul. Sebab tu kenapa boleh makan daging lembu? Sebab daging lembu menghampiri sifat molekul. Menghampiri, tak sama tapi menghampiri. Struktur atom dalam tubuh dia tu menghampiri sifat molekul. Maka tubuh kita boleh proses. Yang ion tu ditendang keluar sebagai najis pagi-pagi yang kita berak tau. Itu dia punya keadaan dia. Okey? Jadi maknanya itu asasnya lah. Jadi maknanya bukan kata makanan laut kalau kena cara. Sebab itulah turun-temurun. Kalau kita tengok dari segi kitab-kitab sebagainya, sebenarnya amalan itu dibawa turun-temurun daripada zaman Nabi Bani Israel. Cuma dibawa. Sehinggalah hari ini orang kata benda tu hadis Nabi melarang. Nabi melarang, mana ada, dia tak larang benda tu pun. Dibawa daripada amalan Bani Israel turun-temurun sehingga dicatatkan pada hari ini. Jadi siapa-siapa kata Nabi dah melarang kita makan laut dengan darat, tak ada jadi itu sebenarnya amalan-amalan Bani Israel dibawa turun-temurun sampailah kita zaman ini. Tak apalah. Jadi asasnya saya bawalah, di situ ada asas, maknanya makanan mesti setara. Jadi setara ni apa? Susah nak faham orang awam kan? Senang je lah, makan asing-asing lah. Jangan campur-campur. Selamatlah. Makan habatus sauda, nak makan lah. Hari ni makan ikan, tak payah makan ayam. Kita belajar macam mana makan tengah hari tadi. Makan malam kita macam mana tadi? Satu lauk, satu sayur, satu minuman, satu makanan ruji, satu jenis buah. Akan terkena tak masalah ni? Tak terkena tak masalah ni? Lagi next soalan saya. Ada mic tak? Aku tak dengar. Kejap, ada mic. Aku tak dengar. Satu saya tak dengar, nombor 2 orang lain pun nak tahu juga soalan apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua soalan. Saya tanya kalau yang penggemar kopi masuk bulan Ramadan macam mana ya? Satu. Nombor dua, sekarang ni di pasaran ada kopi plus habatus sauda. Ya, dah saya. Macam mana? Ya, saya. Okey, terima kasih ya. Okey, kopi. Ramai yang minat kopi ni. Sebab tu soalan timbul kan. Okey. Senang je dia. Kopi memang mengandungi antioksidan. Ini yang hakikat kita terima. Tapi kopi, kopi itu ada antioksidan, bukan ekstrak kopi. Ekstrak kopi, instant kopi tidak mengandungi antioksidan, malah mengandungi toksin. Ini kena bezakan. Okey, apa itu ekstrak kopi, apa itu kopi? Kopi ni maknanya kopi dipetik, buah kopi dipetik, okey, dijemur kering, disangai. Orang tu pakai sangai. Tak ada minyak, tak ada apa, sampai dia garing, jadi arang, ditumbuk, jadi habuk. Itu namanya kopi, antioksidan. Faham? Hablo kopi ni diambil, dimasuk dalam bioreactor, diblendkan dengan maltodextrin, dimasuk dalam bioreactor, dispray 300 darjah Celsius suhu dia, ditiup dengan udara panas sampai jadi hablo. Ini kopi spray dryer. Satu. Nombor dua, dimasuk dalam bioreactor, diekstrak substance partikel kopi tadi, diblend. Itu pun nama ekstrak kopi. Bayangkan tuan-tuan, 300 darjah Celsius. Cik Rauf ni saya bawa balik, masuk dalam oven, 300 darjah Celsius. Keluar balik apa? Abu. Arwah pun tak bagi dah abu. Tak ada apa, hampah lah. Tak ada apa. Mati dah benda tu. Sebab itu, terus terang secara ikhlas saya mengatakan dalam teori kita, dalam kajian yang kami buat, kami menolak instant coffee. Saya tak setuju instant coffee. Memberi kesan mudarat yang paling teruk. Jadi maknanya saya setuju kopi. Sebab tu kalau kita pergi ke Europe, kita pergi conference kan apa ke Europe sebagainya, dia akan angkat apakah? Dia akan angkat dia kopi panggang. Cool bean coffee dia panggil. Ini beza, ini betul-betul kopi. Sebab tu kalau kita pergi makan espresso dekat five star apa hotel sebagainya, secawan berapa? RM35, RM48, dia kata muntah. Cakap jauh betul, RM48. Bukan pakai instant coffee, dia pakai ditabur ke atas tu sikit tu. Itu cool bean coffee. Itu kopi betul, itu antioksidan. Dan semua di Europe sudah tidak boleh jual instant coffee. Yang boleh jual di Europe ialah cool bean coffee ni. Kilang dia kat Malaysia tapi ekspor market. Jadi maknanya yang nak makan laku ber. Apatah lagi kalau 3 dalam 1, 2 dalam 1, 37 dalam 1 yang baru saya buat. Campur. Okey tuan-tuan tengok ekstrak kopi ni sifat dia meresap, menyerap. Campur dengan habatus sauda. Positif dengan positif. Apa jadi? Sebab tu saya tak terima. Lagi-lagi pula taruh gula putih pula dalam tu. Sebab tu kalau nak blend kan, saya pernah buat artikel 2 tahun lepas berkaitan dengan nak deliver herba dalam bentuk sachet ni. Kita tidak advance dalam bentuk kopi. Kita advance dalam plain, dalam susu plain. Susu putih masukkan ekstrak tongkat ali, boleh? Powder susu ni masukkan, blendkan dengan mahkota dewa. Yes. That's the approach yang paling betul lah. Kalau kopi saja, kopi itu sendiri akan memusnahkan herba tadi. Yang kita makan dah dapat gula lah. Lepas tu kita sibuk dengan kencing manis. Kita makan tu bertenaga sampai berpeluh-peluh tu. Berpeluh-peluh itu sebab gula tepu pankreas ni, ya Allah, tertekan, stres tu nak rempeskan insulin, nak hancurkan gula jus berjalan lagi, sehingga kita rasa panas berpeluh-peluh rasa tekan, boleh gerak kita sampai 200 km. Sebenarnya dengan tekanan, kita tak nak tubuh kita dengan tekanan boleh bekerja. Kita nak dengan homeostasis dan keseimbangan. Itu perbezaan dia. Sebab tu saya nyatakan dengan keras bahawa terpulang pada tuan-tuan nak terima atau tidak. Kalau tanya saya pasal instant coffee, saya tak setuju. Jadi itu sajalah pada itu. Dan soalan kedua apa tadi? Habis kan? Dah kan? Selesai kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan yang hormat yang mulia Datin akan sampai sekejap lagi. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan tak payah berganjak tempat duduk masing-masing. Untuk kita majlis persenyan dan penutup.
Okey, jadi itu saja yang saya dapat kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan yang baik itu dapat memberi manfaat kepada kita semua. Balik, tak penting kita banyak kita catat, banyak kita dengar, tapi sedikit kita faham, balik kita amal, kita akan dapat manfaat. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang buruk datang daripada Allah juga. Tak kelemahan kejahilan saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita akan dapat berjumpa pada masa akan datang. دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة إيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous to make